Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita masuk hari ini topik baru iaitu elektromagnet, keelektromagnetan. Jadi, kita terus masuk tutorial 10.1a, konsep macam mana dikatakan medan magnet pada konduktor pembawa arus. Jadi, sebelum kita nak menjawab soalan, kita kenalkan dulu konsep dia. Cerita dia bermula masa kita belajar elektrik dulu, ada wire dan ada arus. Dulu kita belajar bila ada arus, ada mentol boleh menyala. Cukup setakat itu. Tapi bila kita masuk tajuk elektromagnet, bila ada arus yang mengalir dalam wire, dia membawa benda yang kita tak nampak. Dia membawa bersama-sama dengan dia medan magnet di sekeliling laluan dia. Contoh macam ada satu wire. Wire tu ada arus. Dan bila ada arus tu mengalir, akan ada medan magnet yang berpusing-pusing di sekeliling dia sepanjang dia berjalan. Itu medan magnet yang berpusing-pusing tu kita panggil medan magnet. Jadi, iya ke? Ada bukti ke ada medan magnet yang berpusing-pusing? Okey, relax. Sebelum tu kita patah balik dulu. Kita ada magnet bar. Dulu kita pernah belajar lah. Bila ada magnet bar, kita boleh mengesan bagaimana rupa medan magnet di sekeliling magnet bar ini dengan menggunakan serbuk besi. Bila kita taburkan serbuk besi di sekeliling magnet kita akan dapati serbuk besi itu akan membentuk bentuk-bentuk seperti ini. Inilah yang dipanggil bentuk medan magnet. Jadi, bila ada wire yang membawa arus, wire tak ada arus, tak adalah medan magnet Bila ada wire yang ada arus, betul ke sekeliling dia ada medan magnet? Jadi bila kita taburkan serbuk besi, dia akan membentuk garisan berbentuk bulatan. Okey, nampak? Bulatan inilah yang menunjukkan bahawa di sekeliling wire ini, kalau ada arus ada medan magnet. Okey. Kita tengok contoh video. Okey, nampak? Ini kita anggap satu wire dan sekeliling ni kalau kita nampak titik-titik hitam tu ialah serbuk besi. Okey. Dan bila kita alirkan arus melalui sama ada naik atas ataupun turun bawah, kita akan dapati dia akan membentuk bulat, nampak? Serbuk-serbuk besi ini akan membentuk bulat. Jadi bentuk inilah yang kita katakan bukti bahawa ada medan magnet di sekeliling wire ataupun konduktor yang membawa arus. Okey, itu contoh yang sangat simple. Okey, kita patah balik ke tutorial kita. Okey, terus tengok nombor 1. Lukiskan arah jarum kompas. Pula. Okey, bila tadi dia pusing, dia akan ada arah. Macam mana nak tahu arah dia? Apa buktinya dia ada arah? Jadi, bukti yang kedua, kita cek menggunakan kompas. Sebab bila kompas, kita lalukan magnet pada kompas, kompas akan terpesong. Ini menunjukkan bahawa kompas akan terpesong jika ada medan magnet dekat padanya. Jadi kita letak kompas di sekeliling wire yang membawa arus ini. Okey. Jadi saya tunjuk video yang berkaitan, iaitu ini. Okey, kita tengok sini kedua. Okey. Kalau kita tengok tengah-tengah tu ada batang besi. Ni, konduktor. Tak ada arus. Apa buktinya tak ada arus? Semua kompas menunjuk pada arah yang sama, iaitu arah utara. Maknanya wire ni tak ada arus. Okey. Apa buktinya kompas ini akan terpesong bila ada medan magnet? Jadi kita bawa magnet mendekati kompas-kompas ini, nampak? Nampak? Kompas-kompas tu terpesong bila ada magnet bar ataupun magnet. Okey. Dah, sekarang ni kita diamkan semula. Okey, sekarang ni kita bagi arus mengalir. Jadi, bila arus mengalir, dia betulkan. Okey, kita bagi arus mengalir. Nampak? Ada terpesong. Dan kalau kita tengok, dia sebenarnya berbentuk macam bulat lah. Cuma dua kompas ni macam mungkin tak berapa elok. Kalau elok, semua kompas ini akan berbentuk bulat. Dan kita dapati arah utara dia mengikut, contoh kalau arus tu naik atas macam ni, arah utara dia akan mengikut arah jam. Macam ni, straight. Nampak? Bila arus tu turun bawah, arah kompas ini akan melawan arah jam. Jadi, dari situ takkan nak pakai kompas setiap kali. Kita gunakan satu petua yang dinamakan
patah balik. Kita namakan dia petua genggaman tangan kanan. Nampak? Ni. Di mana di genggaman genggam. Ibu jari ialah arus dan arah genggaman kita ialah arah medan magnet. Contoh, mari kita jawab soalan tu. Okey. Lukiskan arah jarum kompas apabila arus melalui wayar lurus. Okey. Wayar sekarang naik atas dia punya arus. Kalau kita letak serbuk besi, dia akan dapat bentuk bulat-bulat itulah. Tapi kalau kita letak kompas 1, 2, 3, 4, ke mana arah pusingan jarum kompas? Okey, ibu jari ikut arah arus dan jari-jari yang lain ini akan pusing mengikut arah lawan jam. Ini menunjukkan bahawa arah kompas akan sentiasa pusing arah lawan jam. Jangan gatal-gatal buat melengkung macam ni. Okey, kompas tak melengkung, kompas dia lurus. Jadi cara pusing masih lagi ikut arah lawan jam. Okey, itu untuk jawapan yang pertama. Okey. Itu bukti bukti kenapa kita guna genggaman tangan kanan ni. Bukan suka-suka, sebab kalau tengok kompas dia memang ikut arah tu. Okey, nombor 2. Dia suruh lukis arah medan magnet yang terhasil atas papan ni. Arah. Jadi sekali lagi. Padam. Okey. Ini cardboard, ini wire tersebut. Okey, saya tebalkan sikit wire tu. Okey. Sekarang ni dia tak bagi kompas, dia suruh lukis arah medan sahaja. Jadi, arus naik atas. Jadi, ibu jari kita menghara ke atas dan kita punya arah medan mengikut arah lawan jam. Jadi, biasanya kita pusing macam ni sahaja. Okey, 1, 2, 3, 4. Kalau nak 4 lah. 3 pun tak kisah, tak ada masalah. Nak buat 1 boleh, nak buat 2 pun boleh kalau rajin lah. Okey. Ini ialah bentuk medan magnet yang terhasil. Okey. Terus, nombor 3 laju. Lukis corak medan magnet, sama juga. Dari, cardboard A, cardboard B, dari pandangan atas. Okey. Ni. So, kita ada 2 cardboard. Jadi, kita ada cardboard A dan cardboard B. Pandangan atas. Okey. Kalau cardboard dari pandangan atas, wire macam ni. Ni satu lagi. Okey. Ini arus naik atas, ini arus turun bawah dan pandangan atas. Pandangan atas. Kalau macam ni senang nak lukis arus tu naik atas. Tapi kalau kat sini, yang ni bulat, silinder bulat lah. Ini silinder turun bawah, bulat. Macam mana nak lukis arus tu naik atas, arus tu turun bawah? Jadi, kita perkenalkan simbol. Bila arus tu naik atas, iaitu keluar. Ni kertas. Kertas keluar dari kertas. Bila keluar dari kertas, bulat, titik. Okey, yang ni kertas atau cardboard. Bila arus tu cucuk cardboard, bulat, pangkah. Okey. Macam mana cara nak ingat bulat titik dengan bulat pangkah? Ramai terbalik-terbalik dan confused. Okey. Ada yang ajar guna dart, ada yang ajar guna jarum dan sebagainya. Tapi saya lebih suka mengambil analogi cawan. Semua pernah beli cawan, ada tutup plastik atas saya rasa. Okay, pergi McD ke KFC ke, ada penutup. Penutup plastik tu kalau kita tengok, bulat pangkah dekat atas tu. Okay, bila kita nampak bulat pangkah tu, apa syarat dia? Apa dia suruh buat? Dia suruh kita ambil straw, cucuk. Jadi, bila kita nampak bulat pangkah, maka ambil ibu jari kita, cucuk. Okey, ni, ibu jari kita, cucuk. Bila ibu jari kita cucuk, dia punya arah medan ialah ikut arah jam. So, pusing. 1, 2. Okey, buat syarat lain 2. Dan pusing arah jam. Okey, nak cantik buat 4. Ini pula, kalau dah pangkah tu cucuk, yang titik keluar lah. Bila keluar, ini arah medan dia. Jadi, pusing. Okey, arah lawan jam. Okey, ini jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, corak medan magnet dari pandangan atas. Okey, so tolong ingat bulat pangkah dengan bulat titik. Lepas ni jangan confuse. Dan nombor 4. Nombor 4 ni soalan objektif lah.
Dia tanya yang mana betul arah kompas tu. Okey, so 1, 2, 3, 4. Okey, arus. Okey, macam nak tahu arah arus? Tengok bateri. Ini ialah positif, ini ialah negatif. Nampak? Jadi sana positif, arus akan keluar dari positif. Ingat benda tu? Dan dekat sini arus tu turun bawah. Dan bila arus tu turun bawah, kita punya ibu jari turun bawah dan dia akan pusing ikut arah jam. Jadi sepatutnya yang ini ke arah sini, 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 sini. Nampak? Jadi yang mana betul? D, okey, A kanan. Okey, betul lah. B sepatutnya ke bawah, C sepatutnya ke kiri, D sepatutnya ke atas. Okey, yang betul cuma E. Itu sahaja. Okey, soalan tentang tutorial 10.1A. Okey, kita jumpa lepas ni 10.1B. Alright, so saya harap tutorial ni membantu. Sekian, terima kasih.